Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya, maka alhamdulillah sekali lagi kita bertemu dalam siri-siri tazkirah online. Moga-moga tuan-tuan dan saya dan seluruh penonton yang menonton siri ini, Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesihatan yang berpanjangan dan terhindar daripada jangkitan penyakit, wabak penyakit yang berbahaya. Dan juga kita doakan moga kita semua selamat. Kita, keluarga kita, jiran-jiran kita, ya, semualah kampung halaman kita, negeri dan negara kita terhindar dan selamat daripada malapetaka bencana alam seperti banjir yang besar, bah orang kata, ataupun seperti gempa bumi yang dahsyat, ataupun seperti kemarau yang panjang, ataupun penyakit-penyakit yang berjangkit, ya. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, pada kali ini kita sambung lagi tazkirah ini, iaitu berkenaan dengan saya nak bawa pada hari ini satu tajuk ataupun satu topik yang menarik juga untuk kita pahami dan pelajari, iaitu dipanggil faslur fil hasad. Maknanya bermula pasal ini adalah pada menyatakan hasad, ya. Saya nak ulang lagi, iaitu topik ataupun tajuk kali ini ialah berkenaan dengan tentang hasad, ya, hasad, ya. Kita rujuk melalui kitab karangan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, iaitu bernama Hidayatus Salikin. Adapun hasad, yakni dengki, maka iaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicelah oleh syarak lagi haram. Kita nak ulang lagi. Hasad, yakni dengki. Sebenarnya hasad tu bahasa Arab, ya, bahasa Melayu kita dengki. Hasad itu bahasa Arab, bahasa Melayu kita dengki. Tapi sekarang ni kita dah campurkan, iaitu hasad dengki. Sebenarnya hasad dia juga, dengki pun dia juga. Maka iaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicelah oleh syarak lagi haram hukumnya. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Ya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Yang maksudnya, bermula hasad itu memakan amal yang kebajikan seperti api memakan kayu yang kering. Bermula hasad itu memakan amal baik, ya, ataupun amal kebajikan seperti api yang memakan kayu yang kering. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, ya, dan ketahui olehmu bahawa dengki itu haram, iaitu bahawa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang yang lain daripadamu dan suka engkau turun balak dengan dia. Maknanya tuan-tuan, adalah haram, ya, kita hasad ataupun kita dengki dengan orang lain. Bahkan adalah haram kita minta supaya diturunkan balak kepada orang lain yang mendapat nikmat itu, ya. Ada berlaku orang yang
suka hasad ataupun dengki ini, iaitu dia tidak suka tentang kebaikan orang lain. Kalau orang itu dapat nikmat, subhanallah, ya. Jiran sebelah tu dapat nikmat lah bang, dia kata Allah, dengki dia. Bang, dia kata, TV kita kecil lah bang. Jiran sebelah tu bang, dia beli TV besar bang. Mas, TV kita kecil lah mas. Jiran sebelah TV-nya besar. Subhanallah, ya. Itu dengki lah. Bahkan dengki melihat dengan kemajuan orang lain, kekayaan orang lain. Akhirnya dia pun minta berdoa supaya orang itu diturunkan bala. Subhanallah, ni dengki tahap gaban lah, ya, dengki yang melampau. Jadi hukumnya haram. Harus engkau sukai akan hilang nikmat daripada orang yang zalim. Tetapi kalau orang zalim harus hukumnya. Contoh orang tu zalim, orang tu zalim, contoh kita nak bagilah, kan kita nampak dalam drama-drama, dalam filem-filem kan, ada orang yang macam orang berkuasa, ataupun orang tu yang kaya lah, zalim. Dia penguasa zalim. Kerjanya mengambil harta rakyat, mengambil uang rakyat kemudian digunakannya. Zalim. Kadang-kadang ada kan kita nampak dalam filem-filem Melayu kan. Ada filem-filem yang lain pun ada tentang orang yang zalim ini. Sudahlah dia kaya, dia pula ketua kampung, dia suka menggut orang, mengambil harta orang tanpa sebab. Maka orang yang zalim ini, kata ulama, harus kita mendoakannya supaya nikmat yang Allah bagi padanya itu ditarik balik. Ini orang zalim. Tetapi kalau sesama mukmin, sesama saudara, sesama adik-beradik, sesama jiran tetangga, janganlah kita dengki, ya, akan nikmat yang Allah bagi pada dia. Jangan. Ya, jangan. Kita ambillah sifat para sahabat. Kerana tuan-tuan, saudara-saudari, ibu-bapa, bapa-bapa, ibu-ibu, semua, apabila kita ada masalah, kita ambil contoh, ya, iktibar daripada Rasulullah dan para sahabat. Saya nak bawa satu kisah, ya, pada kali ini, iaitu tentang baiknya seorang sahabat ini. Tentang baiknya seorang sahabat ini hingga Rasulullah istiharkan di ahli syurga. Saya nak buat cerita ini, ya. Ini berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Satu masa ketika Nabi Muhammad duduk ramai-ramai, ya, dengan para sahabat. Ketika itu ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan sahabat-sahabat besar yang lain. Nabi Muhammad kebiasaannya berada duduk, ya, di satu tempat, seperti kalau di Madinah tu duduk satu tempat yang selalu Nabi Muhammad SAW buat kuliah ataupun buat tazkirah ataupun buat ceramah, seperti kita sekarang duduk ramai-ramai. Tiba-tiba tengah Nabi Muhammad SAW duduk itu, tiba-tiba keluar dari mulut Nabi yang mulia itu, ya, Nabi kata, sebentar lagi di majlis kita ini akan datang seorang sahabat yang bakal menjadi penghuni syurga. Subhanallah, ya. Nabi Muhammad SAW sudah sebutkan, sebentar lagi katanya akan datang seorang bakal penghuni syurga. Maka tak lama kemudian datanglah seorang sahabat. Seorang sahabat yang datang untuk bersama dengan Nabi Muhammad SAW di majlis itu, dalam keadaan mukanya masih lagi basah dengan wudu. Dan sambil mengangkat dia punya selipar ataupun sandal, ya. Dalam keadaan itu dia pun datang, ya. Perkara yang berlaku ini, gelaran para sahabat ini bukan sekali. Di majlis yang lain lagi, di hari yang lain lagi, ketika Nabi dan para sahabat duduk ramai-ramai, ketika Nabi membuat kuliah, tiba-tiba Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebut lagi, tuan-tuan, sebentar lagi di majlis kita ini akan datang seorang lelaki bakal penghuni surga. Tiba-tiba para sahabat melihat,
orang yang sama juga, orang yang semalam juga, orang yang kemarin yang datang itulah juga orang yang Nabi sebut bakal penghuni surga. Subhanallah. Kemudian keesokan harinya di majlis yang lain Nabi Muhammad SAW kata lagi, sedangkan ketika itu ada sahabat-sahabat yang besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Apa Nabi kata? Sama macam semalam dan yang kemarin itu. Kata Nabi, sebentar lagi di majlis kita ini akan datang seorang lelaki bakal penghuni surga. Subhanallah. Semasa hidup lagi tuan-tuan, Nabi kita dah umumkan dia bakal penghuni surga. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan para penonton sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang nabi yang shadiqul masduq, yang kata-katanya benar lagi dibenarkan. Dan nabi ini salah satu sifatnya ialah amanah dan tidak berbohong. Nabi tidak akan berdusta. Dan apa yang keluar dari mulut nabi itu sebenarnya adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Hebatnya nabi kita ni, ya. Penghulu segala nabi, manusia ataupun makhluk yang paling mulia. Jadi sambung cerita tadi, maka sahabat yang sama Nabi sebut berulang kali sampai 3 kali. Nabi sebut sahabat yang sama bakal penghuni surga. Dalam banyak-banyak sahabat tu, ada salah seorang sahabat yang hatinya rasa nak tahu. Hatinya rasa nak tahu apa juga amalan sahabat ini, ya. Apa amalannya ini menyebabkan Rasulullah sebut sampai 3 kali dia ni bakal penghuni syurga. Apa amalannya ni? Aku tak puas hati ni, kata sahabat tu. Aku tak puas hati ni. Aku nak tengok. Aku nak lihat. Aku nak kaji. Aku nak selidik. Aku nak siasat. Apakah amalan sahabat ini? Hingga kan Nabi Muhammad SAW kata dia penghuni syurga. Mengikut riwayat hadis itu mengatakan bahawa sahabat itu yang rasa cemburu, ya, rasa cemburu pada kebaikan, ya. Cemburu pada kebaikan, tuan-tuan, tidak salah. Rasa ingin tahu apakah amalan ni, namanya Muaz bin Jabal. Ya, riwayat mengatakan namanya Muaz bin Jabal. Dan laki-laki itu pula yang bakal penghuni syurga itu adalah orang Ansar. Maknanya orang Ansar yang berada di Madinah. Orang-orang Mekah yang datang ke Madinah dipanggil orang Muhajirin. Sedangkan yang berada di Madinah ketika itu adalah yang menyambut Nabi dan para sahabat adalah orang Ansar. Maka laki-laki Ansar ini yang Nabi sebut 3 kali berulang-ulang adalah seorang lelaki yang bakal penghuni syurga. Jadi dalam keadaan gelisah, dalam keadaan tidak nak tahu, sahabat ini, yaitu Sayyidina Muaz bin Jabal ni, nak tahu apakah amalan sahabat ni yang menyebabkan Nabi sebut dia bakal penghuni syurga. Apakah amalan istimewanya? Mungkin ada amalan-amalan yang spesial ataupun istimewa yang dia buat hingga kan 3 kali Nabi berulang-ulang mengatakan dia ini bakal penghuni syurga. Apakah amalannya, tuan-tuan? Amalannya nak tahu? Maka sahabat ini pun, Muaz bin Jabal ini pun jumpalah sahabat Ansar ini. Dia kata, wahai tuan, bolehkah saya bermalam di rumah tuan barang 3 malam? Kata sahabat ini, kenapa? Kerana saya tak berapa ngam lah dengan ayah saya. Itu alasannya. Jadi saya tak berapa ada sedikit pertengkaran lah dengan ayah saya. Begitu mengikut riwayat hadis, ada sedikit pertengkaran di antara saya dengan ayah saya. Jadi izinkan saya untuk bermalam di rumah tuan selama 3 hari. Yang sebenarnya sahabat Muaz bin Jabal ini sebenarnya tidak ada apa-apa masalah. Cuma dia nak tahu supaya dia diberi peluang untuk bermalam di rumah sahabat ni selama 3 hari. Maka diizinkanlah oleh sahabat Ansar ini. Ahlan wa sahlan, dia kata marhaban. Boleh, silakan, tak ada masalah. Tinggallah, saya suka. Maka tinggallah sahabat Muaz bin Jabal ini di rumah sahabat Ansar ni. Maka pada malam yang pertama dia lihat, dia nak periksa, dia siasat. Malam tu sahabat ini, Muaz bin Jabal ni, buat solat tahajud. Tapi yang peliknya, sahabat Ansar ini yang Rasulullah jamin masuk syurga ini tak bangun malam, tuan. Tak bangun malam sembahyang tahajud pun, tak bangun.
Hmm. Jadi sahabat ni mungkin dia kata ada amalan lain. Kita tengok besok. Menjelang subuh baru sahabat ni bangun untuk sembahyang subuh berjemaah. Dalam keadaan sebelum solat subuh sempat membaca Quran, dalam keadaan mengikut riwayat tu tak berapa fasih membaca Quran. Walaupun Al-Quran itu bahasa Arab, tetapi ada juga yang orang-orang Arab sendiri pun yang tak fasih. Macam kita lah. Kalau kita bangsa Melayu, kita baca tulisan Melayu, kadang-kadang ada setengah orang kita yang tak lancar membaca Melayu. Lebih kurang begitulah. Yang sahabat ni baca Quran pun tak berapa lancar. Jadi sahabat ni saya tengok waktu malam, dia tak sembahyang tahajud, tak bangun malam, tidur juga macam biasa. Dekat-dekat subuh baru bangun sembahyang subuh berjemaah. Kemudian waktu siang, sahabat ini berpuasa, Muaz bin Jabal, dan melakukan solat sunat duha. Tetapi sahabat ni tak berpuasa langsung dan tak menunaikan solat sunat duha. Mengikut mazhab kita Imam Syafi'i, hukum mengerjakan solat sunat duha ni adalah hukumnya sunat muakkad. Yakni sunat yang digalakkan dan sangat dituntut. Tapi sahabat ni tak buat. Jadi sahabat ni heran. Sudah berlaku selama 3 hari 3 malam, tidak ada satu pun amalan yang dilihat oleh sahabat Muaz bin Jabal ni dengan sahabat Ansar yang dia lakukan satu amalan yang agak istimewa ataupun special yang menyebabkan Nabi kata dia ahli syurga. Tidak ada satu pun. Maka hari yang terakhir bertanyalah Muaz bin Jabal ni kepada sahabat ni, wahai tuan, sesungguhnya Muaz bin Jabal pun terus terang, sesungguhnya saya datang sini sebenarnya saya tidak ada berlaku sedikit pun pertengkaran dengan ayah saya, tetapi saya nak tahu amalan tuan, kerana 3 kali dalam majlis yang berasingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut tuan ini adalah bakal penghuni syurga. Maka didengar oleh orang Ansar itu, sahabat Ansar dia kata subhanallah, tak ada pun dia rasa riak banget ya, subhanallah, maha suci Allah. Dia kata sahabat Muaz bin Jabal ni, apakah amalan tuan? Mungkin ada amalan-amalan tuan yang saya tidak nampak yang tuan lakukan. Apakah amalan-amalan spesial tuan? Mungkin tuan ada mengamalkan amalan yang saya tidak nampak yang tuan lakukan. Kata sahabat Ansar ni, wahai saudaraku, sahabatku, apa yang kamu nampak selama ini, itulah amalanku. Kamu nampak malam saya tak bangun tahajud. Siang saya tak sembahyang sunat duha dan tak berpuasa sunat. Itulah amalanku yang tuan nampak saban hari. Jadi apakah amalan saudara yang menyebabkan kata Nabi saudara ini 3 kali Nabi sebut dalam majlis yang berasingan bakal penghuni syurga? Apa kata sahabat Ansar ni? Wahai tuan, sebenarnya apa yang tuan lihat itulah amalan saya, tidak ada apa-apa amalan lain. Tetapi tuan tahu, hati saya dan lidah saya sedikit pun tidak ada perasaan hasad ataupun dengki dengan orang lain. Bahkan saya tidak pernah menyakiti hati orang lain. Saya tidak pernah menyakiti hati orang lain dan hati saya tidak pernah ada rasa hasad dan dengki pada orang lain. Bahkan saya selalu menyambung silaturrahim di antara sesama jiran-jiran dan keluarga. Itu amalan saya. Subhanallah, kata Muaz bin Jabal, sahabat ini, patutlah Rasulullah sebut tuan ni bakal penghuni syurga kerana bukan sebab amalan, sebab hati sahabat ni adalah hati orang yang baik. Hatinya sangat baik tuan-tuan. Sembahyang ibadahnya sekadar yang fardu sahaja sahabat ni buat. Sekadar amalan fardu sahaja, tetapi hatinya sangat mulia tuan-tuan. Tidak pernah menyakitkan jirannya dengan lidahnya. Tidak pernah berhasad dengki dengan jiran-jirannya. Ya, apatah lagi menyakitkan hati jiran-jirannya. Subhanallah. Terbaik sahabat Ansar ini. Bahkan selalu menyambung hubungan silaturrahim sesama ahli keluarga dan jiran-jiran. Subhanallah. Hebatnya sahabat ini. Ya. Patut pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan bahawa sahabat ini bakal penghuni syurga kerana hatinya sangat bersih. Hatinya sangat bersih, bersangka baik, tak ada perasaan dengki kepada sesama kaum muslimin, jiran tetangga.
dan keluarga, bahkan saling menyambung hubungan silaturahim. Subhanallah, tuan-tuan. Mudah-mudahan kisah ini dapat kita ambil iktibar, ya. Kita bersihkanlah hati kita. Bersihkan hati kita dengan zikrullah dan amalan-amalan soleh yang lain. Buangkanlah sifat iri hati, hasad atau dengki kepada jiran-jiran kita yang mendapat nikmat yang Allah bagi kepada mereka. Bahkan kalau boleh, sentiasa mendoakan mereka. Moga mereka selamat dan kita pun selamat di dunia dan selamat di akhirat. Cukup setakat itu, tuan-tuan, tazkirah kita kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi di siri tazkirah yang lain. Yang benar itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dan silap dalam perkataan dan pertuturan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Ampunan, maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.